don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Abil terhadap kenyataan Daim. Apa Daim cakap? Bangkit lawan musang berbulu ayam, kata Daim. Saya baca detail sikit. Hartawan Daim Zainuddin menyeru orang ramai bangkit melawan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Saya gesa kamu, rakyat Malaysia, buatlah apa yang kamu mampu untuk melindungi dan menyelamatkan negara ini. Jangan teragak dan jangan takut untuk berdepan Anwar dan rejimnya, katanya. Kita mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Dia akhirnya TikTok komen macam biasa. Ada usaha. Saya nak pergi berpatah balik sedikit kepada kes Tun Daim tadi. Ya. Saya tahu ramai sebenarnya di luar sana nak mendengar tentang kisah ini. Saya tak mau mengulas panjang tentang kes Tun Daim kerana itu kita serahkan sepenuhnya kepada kuasa mahkamah. Tetapi saya nak memetik apa yang disebutkan. Dan apa yang disebutkan itu selaras dengan apa yang dimainkan oleh pihak pembangkang. Mereka melontarkan seolah-olah negara ini sedang ada kacau bilau. Ayat Tun Daim dalam sidang medianya adalah dia meminta rakyat bangkit menentang kerajaan ini. Kadang-kadang saya macam Tok Kamal tadi rasa nak tergelak, saya pun nak tergelak lah ketika dia membina kekayaan dia tak ajak pula saya bangkit dah. Mungkin dia lupa lah kita, dia lupa Datuk Dollar, dia lupa Datuk Kamal. Tapi bila ketika dia ditekan, dia ajak rakyat bangkit. Saya tak nampak bangkit untuk apa. Bukan ditekan, disiasat. Ketika dia disiasat ini dia ajak rakyat bangkit. Bangkit untuk apa saya tak faham. Sebenarnya dia nak ajak bangkit untuk apa? Rakyat nak bangkit untuk apa? Tak, saya pun tidak tahu apa matlamatnya mengajak rakyat bangkit untuk apa. Apakah satu siasatan yang dibuka oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah itu satu kesalahan? Apakah dengan membuka? Belum terbukti salah lagi pun. Belum. Baru cuba rakyat bangkit. SPR mengatakan pun kamu tolong nyatakan harta-harta alih dan tak alih milik kamu. Itu pun kamu nak lawan. Jadi kalau lawan dengan SPR bawa lah ke mahkamah. Itu pun bawa lawyer nak saman. SPR tidak mempunyai hak untuk menyiasat saya. Rosaklah negara kita. Dan sebab tu ajak pula orang, mari kita lawan kerajaan. Tang mana pula dia ni? Tang mana pula ni? Itu keadaannya. Sebab itu saya nak bagi tahu pada you Tuan Syed bahawa sekarang ini SPR melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang diimpikan oleh rakyat sekian lama. Sekian lama rakyat mengharapkan hadirnya satu political will ataupun kekuatan politik untuk melakukan siasatan, untuk membasmi kegiatan rasuah. Yang ini memang ditentang bukan hanya syarikat zaman ini, tetapi zaman Rasulullah lagi. Tak boleh kita terlibat dalam rasuah. Kerana yang merosakkan negara kita because ketirisan berlaku bila adanya rasuah. Sekarang ini dianggap sebagai zalim. Saya tak tahulah kalau orang siasat sebab zalim. Jadi kalau begitu, Tuan Syed, anggota keselamatan kita, anggota polis, dia buat roadblock tepi jalan. Itu zalim lah. Zalim. Lori nak datang ke lori lebih muatan, tahan. Siasat. Zalim. Sebab zalim. Lori bawa muatan, orang nak bawa beras. Kalau dia dah salah lah. Tunggulah bawa ke mahkamah nanti. Fight lah di mahkamah. Bukan sehari, bertahun. Belum pasti lagi. Selain Tun Daim tu Dr. Mahathir juga, anaknya kena siasat. Dah dikata kerajaan zalim. Ini dia merasakan sebab dia melompat sebenarnya. Dia melompat bila dua orang anaknya. Belum lagi. Ada dua lagi. Sedang dalam siasatan. Yang SPR anaknya tak tampil, dia belum lagi. Dia tampil ke depan. Sebenarnya apa yang Suruhanjaya Pencegahan Rasuah lakukan, kamu tolong declare kata kamu. Sebab nak tengok berapa banyak harta milik kamu yang alih dan tak alih dalam negara, di luar negara, datang dari mana. Kalau kamu tak nak declare, kerana kamu cuba menyuruh dan menyembunyikan sesuatu. Bila menyembunyikan sesuatu, ini menyalahi di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Mereka ni dibawa ke mahkamah saat ini bukan pembicaraan rasuah lagi, belum. Baru berputik Tuan Syed. Harta. Baru mengesahkan harta, baru belum. Tunggu lagi. Saya dah bagi tahu tadi Datuk. 200. Sebab itu saya kata, dia cakap tadi kan. Saya rasa eloklah kerajaan Madani ini mewujudkan sebuah mahkamah khas untuk membicarakan ahli-ahli politik yang akan dibicarakan terlibat dalam korupsi. Saya rasa bersusun-susun. Kalau negara kita ni asalnya hancurnya Empire Melayu Melaka dulu. Adalah kesan daripada pembacaturan Sikitul dan Mamak Mandaliar. Cuma saya tak sebut Mamak Mandaliar jelah. Tapi mereka-mereka yang bersekongkol dengan Mamak Mandaliar itulah Sikitul. Yang hari ini menghancurkan. Saya sebagai ahli UMNO, orang UMNO Barisan Nasional, tentulah kita melihat bagaimana kehancuran parti saya dilakukan oleh Sikitul-Sikitul yang bersama dengan mereka. Dan hari ini sudah pun
Mula mengatakan rindu zaman itu, rindu zaman ini. Bob. Dan nasib baiklah ada Majarela ni sekarang ni, siapa tak kenal, Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang melakukan peperangan untuk membersihkan negara kita dari segala kebejatan politik, kebejatan rasuah. Saya haraplah agar rakyat bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri, kerana beliau berusaha untuk membersihkan negara kita ni. Cukup-cukuplah orang Melayu ni asyik berbalah sama sendiri, tak habis-habis. Sekarang ni masa dalam tempoh 4 tahun ini untuk kita mengembeling ekonomi rakyat yang terkesan. Saya dapati macam-macam laporan. Ada teman-teman kita Jakar Lingdong lah hantar wak dekat saya. Ada kata beras pun tak cukup, gula dan sebagainya. Dan sedangkan ekonomi dunia semakin merudum. Kalau kita masih lagi berada dalam keadaan begini tanpa kita memberi kecerakinan, kita mesti ada mencerakinkan warga bahawa politik hari ini tak seharusnya kita berterusan. Saudara saya, tak seharusnya kita terjebak dalam politik yang tanpa noktah. Sudah sampai masanya, ayo kita gembelingkan tenaga bersama-sama kepimpinan negara untuk mengembelingkan ekonomi negara. Itu yang paling penting, Tuan Syed. Kalau kita mendengar nada Datuk Kamal tadi, dia bermula dengan seperti mana menunjukkan bahawa masih lagi ada terdapat usaha untuk berdebuk atap menyatukan kerajaan, walaupun kerajaan ini dah tahun berdiri. Hasrat yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah ketika ucapan pembukaan parlimen yang terakhir, beliau menzahirkan bahawa harapannya biarlah Datuk Seri. Dan kita harus memberi kekuatan pada pimpinan kerajaan. Ini lain, tak ada nak tabuk sana, tabuk sini. Tak lawan lagi ni. Langkah Bangkok. Sebelum kita bercerita langkah Bangkok, cukup-cukuplah yang Datuk Kamal tadi. Cukup-cukuplah, sudah-sudahlah. Tapi masih lagi berlakulah. Apa cerita? Ya, saya sebenarnya buat kata tadi saya pada pembukaan ni nak bernada, nak kontrol nada tu supaya tidak berlaku lopatan emosi yang keterlaluan. Tapi bila dia tanya begitu dan dijawab oleh Datuk Seri Kamal Amir ni, saya terpaksa menyanggah beberapa pandangan dia dan silap sui saya tidak membolehkan saya berbisu dalam segi soal kenapa ni Ciketui ni pun dari mamak juga ni, sebenarnya mamak ni. Jadi kita tengok puncanya apa ni saya? Puncanya ialah bila mana dia ditekan. Saya begitu dah macam Mahathir ni, dia ditekan. Bila ditekan kerana anak dia disiasat to declarekan property dan harta dia berbagai macam. Jadi dia ambil line untuk menyerang kerajaan, khususnya Perdana Menteri, khususnya Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi dengan macam-macam dakwaan yang mengorak langkah untuk katakan bahawa gagalnya kerajaan Madani. Dan sebab gagal sebab anak dia kena declare dia punya property. Mestilah declare sebab kau dah begitu banyak kali kau dah kau dah banyak sekali memunggah, kau dah banyak sekali meranapkan ekonomi negara. Itu kau kata Anwar gagal, Zahid gagal, dan kerajaan ini gagal. Betul-betul batuk aku debat. Jadi persoalannya ialah punca mereka. Bila Daim diminta untuk isyaratkan harta dia, dia tak melayan walaupun 30 hari. Sebab dia tahu dia tidak mampu berbuat demikian. Dan bila Mahathir pula dia tengok kawan dia kena, anak dia pula kena serangan sebegini. Dan dia punya kelang kabut, otak dia menjadi mereng. Pasal apa? Apa aku nak buat kami? Apa aku nak buat? Cara dia gagal. Apa yang gagal? Hei Mahathir, apa yang gagal? Yang kau cakap gagal ni. Menyampah aku tengoklah kau ni. Tak habis-habis nak mengacau. Tapi dia nak kacau ni, dia dah tak boleh kacau. Macam dia kacau dua-dua tu okey lah, kita boleh makan. Ini dia kacau ni, kata najis. Jadi siapa nak makan? Jadi itu persoalan yang kita nampak. Punca dia tu siapa? Puncanya menyebabkan yang si dia punya kelalang ni tu mula start dah. Oh kerajaan ini kerajaan munafik, kerajaan ada kawaris semua masuk dah. Kawaris pun masuk dah. Baru ni yang saya nak marah tu Sri. Ada satu macam minum dulu. Pasal dia benar. Jangan makin hamun aja. Nak minum lah. Apa? Tak ada masalah. Dia baru satu wakil rakyat ni. Tak pernah nama padri tu berapa nama dia? Saya pun dari Pasir Mas ke apa? Ni dia kata menyambut
Chinese New Year, persahabatan antara China dengan Malaysia ni, dia tunjuk bendera, dia nak mengundang fitnah persepsi. Dia tunjuk gambar bendera China. Sebelah sini bendera Malaysia tak tunjuk. Punya, ya Allah ya Tuanku. Inilah pengundangan yang dibuat untuk nak mengundang perkara-perkara yang tak baik. Dia hilang tumpuan untuk membangunkan negara, dia tumpukan untuk memecah belahkan dan untuk meranapkan kerajaan perpaduan. Inilah kesialan dalam segi pemikiran pemimpin yang langsung tak berfikir untuk membangunkan negara. Kerja dia nak jadi kerajaan, kau dah ada 33 bulan. Macam-macam kau buat. Baru ni pula dari Mahkamah Rayuan pula dia pernah buat satu himpunan, konon himpunan. Tak jadi pun himpunan pun. Tapi punca dia, enemen negeri apa, punca kau je buat salah, betul kau berlanggar dengan federal punya undang-undang. Kemudian kau pula cakap, kita kena pertahankan syariah. Macam raya kepala otak dia. Pada sekarang ni, fikirlah kau je buat, lepas tu kau sendiri yang mengundang, lepas tu kau sendiri yang nak menatang, lepas tu kau sendiri nak kena kau lah selesaikan. Dia senang je cari Syed benda ni. Dia ada panggil satu bah konon-konon je lah, konon-konon je. Untuk apa? Untuk nak mengalih undang-undang itu menjadi favor of you. Tak boleh. Nak buat betul-betul, perbetulkan balik dalam negeri. Kalau dah buat salah, mengaku sajalah. Kalau dah tening, dah bangang tu, kau katalah kau buat silap, sudahlah. Betul kita buat perubahan berseiring dengan persekutuan. Undang-undang pusat dengan persekutuan. Barulah selengkapnya, kita ada undang-undang. Base undang-undang tu kita kena masuk balik dalam Dewan. Perbetulkan dalam Dewan. Jangan kau nak melalak macam melalak bukit. Tak utuh bukit tu. Dia tegak macam tu je. Tapi melalak itu hilang suara. Hilang suara, kamu sendiri yang derita. Akan bangang tu. Itulah keadaan yang berlaku dalam politik di luar sana. Kejap saya baca detail sedikit lagi. Daim orang kepercayaan Perdana Menteri sebelum ini, Mahathir Mohamad, juga mendakwa pentadbiran ini menyalahgunakan kuasa serta mengkhianati janji reformasi. Musang berbulu ayam tidak teriak reformasi, tetapi apa yang berlaku sebaliknya, katanya. Okay tuan, kita tengoklah kisah ini macam-macam sekarang ni. Bila dia susah ni, dia ajak rakyat pula bangkit. Tapi dia senang, tak ada pula dia ajak rakyat. Akhirnya tuan, mari terus menyokong kerjaan perpaduan Datuk Ahmad Ibrahim. Assalamualaikum.